Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi. Sebelum kita mulakan kita punya majlis pada pagi ini, sesi pradengar ataupun sesi pengenalan bahasa Arab yang akan kita belajar nanti. Saya nak ta'aruf dululah, berkenalan. Nanti tengok siapa pula kan. Ada di kalangan perempuan yang join grup kita tu dalam keadaan dia klik je. Ada link tu dia klik terus masuk dalam grup. Ada yang bagi nama kat saya, ada yang macam-macam lah. Jadi saya, nama penuh saya Muhammad Azrin bin Samsudin. Sekarang ni saya tinggal di Shah Alam. Dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur, tinggal di Shah Alam. Saya belajar dulu di Ma'had Tarbiyah Islamiyah, Ma'hadut Tarbiyah Al-Islamiyah di Derang, Pokok Sena, Kedah. Siapa orang Kedah kat sini saya tak tahulah. Saya belajar dulu daripada Darjah 1 di Kuala Ketil, Darjah 1, Darjah 2 di Kuala Ketil, kemudian pindah Darjah 3 sehinggalah tamat di Derang, Pokok Sena, Kedah. Siapa kenal almarhum Al-Fadhil Ustaz Ni'mat Yusof rahimahullah, itu adalah pengasas ma'had kami. Kemudian antara guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mengajar kami bahasa Arab. Antara guru kami juga yang mengajar hadis dan juga mustalahul hadis Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Guru-guru bahasa Arab saya ramai yang dah meninggal dunia. Ustaz Ali rahimahullah, Ustaz Yusuf rahimahullah, itu mengajar bahasa Arab kami. Kemudian Ustaz Salam rahimahullah dah meninggal juga. Ramailah. Kemudian saya tamat belajar di Derang, Kedah. Saya sambung belajar di University Al-Iman. University Al-Iman di Sana'a, Yaman. Di Yaman bahagian utara. Belajar di sana dalam bidang syariah Islamiah. Tapi madah ataupun subjek bahasa Arab kami diajar oleh Syekh Ahmad Asy-Syanqiti, Syekh Muhammad Asy-Syanqiti daripada Mauritania. Kemudian Syekh ramailah guru-guru kami yang mengajar, yang alhamdulillah saya dapat manfaat daripada mereka dengan manfaat yang sangat banyak. Saya bersyukur pada Allah SWT. Semua itu adalah hasil daripada usaha gigih ibu dan ayah saya yang banyak bersabar mendidik saya dan juga kakak dan adik-adik perempuan yang lain, untuk diorang bersabar hantar kami sekolah asrama daripada kecil, dan bersabar juga berjauhan dengan saya, dengan kakak dan juga adik. Kakak saya 2 orang di Mesir, adik saya di Syria. Jauh-jauh lah kami belajar. Berkat kesabaran mereka kami kenal lah ilmu agama ni. Dan saya sentiasa mohon agar ibu ayah saya mendoakan saya dan juga adik-adik yang lain supaya sentiasa mendapat keberkatan dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, itu sedikit ringkasan pengenalan saya. Saya dah kahwin, dikurniakan 8 orang cahaya mata. Masya-Allah. 5 orang lelaki, 3 orang perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sekarang ni meletak di Shah Alam lah. Okey, studio saya ni di rumah saya. Dulu kami mengajar di kelas-kelas di masjid-masjid. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-puan yang pernah ikut kelas kami di masjid-masjid, wallahualam. Tapi semenjak pandemik COVID-19 ni, kita buat keputusan untuk kita buat secara maya macam ni. Tetapi masih lagi boleh berinteraksi, masih lagi boleh berkomunikasi, dan saya rasa saya sendirilah rasa lebih puas hati macam ni. Sebab tak payah kelang kabut nak keluar rumah, sibuk dengan jam, kesesakan lalu lintas. Kemudian dari sudut tuan-puan, wallahualam lah, mungkin yang tak biasa dengan online,
Tapi tak apa, kita belajar. Ada yang dah biasa, alhamdulillah. Siapa yang tak biasa boleh anak-anak ataupun cucu yang ada boleh bantu. Tapi seronok sebab apa? Sebab kalau saya jadi pelajar, jadi peserta, saya dapat tengok depan-depan. Maksudnya kalau dalam kelas tu jauh sikit kan. Kalau duduk belakang datang lambat, duduk belakang jauh kan. Tapi kat sini depan-depan. Kalau rasa nak ambil gambar, ustaz tepi sikit. Saya pun tepi sikit. Tuan-tuan pun screenshot lah kan. Okey. Kalau nak tanya boleh buka mic. Kalau nak tak mau tanya ataupun tak nak buka mic, tak ada masalah. Ada kelas saya sampai sekarang saya tak kenal muka. Kelas saya yang lain lah. Sebab dia tak pernah buka kamera. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita belajar insya-Allah. Okey. Itu pengenalan diri saya. Apa yang kita nak belajar hari ni? Okey, poin yang kedua yang kita nak belajar hari ni yang saya nak bagi tahu pada tuan-puan semua, ibu ayah sekalian. Hari ni kita sebenarnya nak memperkenalkan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Biasa orang sebut bahasa Arab harfiah. Biasa orang sebut bahasa Arab harfiah. Okey, saya padam yang ni. Banyak orang. Okey, bahasa Arab harfiah ni banyak kelas, banyak modul. Tapi ini diasaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Rushdi Alias. Al-Fadhil Ustaz Rushdi Alias. Kalau tuan-tuan nanti bila nak join kelas kita yang sebenar nanti, tuan-tuan boleh dapatkan buku ni. Kunci memahami bahasa Arab Al-Quran. Ataupun kunci memahami bahasa Al-Quran kaedah pusar. Kaedah pusar. Nanti saya akan cerita pusar tu apa? Mana di sini. Saya akan cerita pusar ni apa benda. Tuan-puan boleh dapatkan buku ni, nanti saya akan bagi nombor telefon kalau nak belajar. Ataupun ada di sebahagian kita yang dah ada buku ni. Satu buku ni. Yang kedua, kita juga akan berpandukan kepada kad diagram ni. Kad diagram ni. Ini pun mungkin ada sebahagian yang dah ada. Total untuk buku dan juga kad diagram ni sekitar RM86. Bukan beli dengan saya, tapi beli dengan kita punya ni lah, dengan penerbit Kibar Management ya. Dan dia orang yang jual. Saya tak jual buku ni. Baik, kalau yang dah ada tak apa. Ustaz Rushdi mengasaskan Akademi Bahasa Arab Hud-Hud ni bermula tahun 2013, hujung 2013. Tapi sebelum tu dia dah ada banyak pengalaman lah, sekitar 5 ke 6 tahun untuk mengajar bahasa Arab kepada golongan dewasa lah, pakcik-pakcik kan. Yang mungkin pada zaman dulu menganggap bahasa Arab ni satu bahasa yang sangat susah. Sampai sekarang orang kata bahasa Arab ni susah. Belum bahasa Arab ni macam nak, kalau tak belajar okey, bila belajar ada darah tinggi naik, kencing manis tambah kan. Dia jadi macam stres. Walhal bahasa Arab ni adalah satu bahasa yang sangat mudah yang Allah Taala turunkan, yang Allah Taala pilih. Kalau tak mudah, kenapa Allah Taala pilih? Kan? Sebab mudahlah maka Allah Taala pilih bahasa Arab ni. Dan lebih mudah lagi, nanti saya akan sebut beberapa perkara, beberapa poin yang menunjukkan bahawa bahasa Arab ni sangat mudah dan sangat dekat dengan masyarakat kita, khususnya orang Melayu. Khususnya orang Melayu. Siapa yang boleh cakap Melayu, faham bahasa Melayu dengan baik, insya-Allah dia boleh belajar bahasa Arab dengan baik dan juga dengan mudah, insya-Allah. Saya akan bagi sebab dan juga contoh-contoh praktikal lah kenapa bahasa Arab ni mudah. Okey. Kaedah yang kita nak belajar sebenarnya tuan-tuan adalah kaedah pusar. Saya sebut tadi kaedah pusar. Saya tak pastilah. Mungkin ada sebahagian tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar pusar ni. Pusar ni. Gabungan antara pu dan juga sar. Pu dan juga sar. Pu ni apa? Pu ni adalah perkataan popular. Perkataan popular. Sama ada haraf popular ataupun isim popular. Pu tu maksudnya popular. Pu pusar kan, pu popular. Kita ambil yang ni. Kita sebut popular. Haraf ni maksudnya kata sendi. Dalam bahasa Melayu kata sendi. Isim dalam bahasa Melayu kata nama. So kata nama, kata sendi. Yang popular. Apa maksud popular? Maksud popular yang kami di Akademi Bahasa Arab maksudkan ialah
perkataan yang dah ada dalam diagram. Diagram ni banyak warna tuan-tuan ya. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna purple, ada warna pink. Yang kita sebut popular ni, kata sendi yang popular, kata nama yang popular, semuanya dah dikumpulkan dalam diagram warna pink ni. Semuanya dah dikumpulkan kat sini. Jadi, fokus kita nanti kalau kita belajar, kita dapat yang ni saja pun, insya-Allah kita dapat kuasai bahasa Arab dengan mudah. Sebelum ni kita belajar bahasa Arab, saya sendiri, saya peribadi bila belajar bahasa Arab, ya kita belajar kaedah tapi berterabur. Bukan berterabur macam mana? Tajuk-tajuk tu diperkenalkan tapi tidak dikumpulkan begini. Bila dikumpulkan macam ni, barulah kita rasa bahawa kita kuasai yang ni, insya-Allah kita akan kuasai bahasa Arab. Sebab itu kalau kita sebut haraf popular dan juga isim popular ni, dia mewakili sekitar 40% perkataan dalam bahasa Arab. Mewakili 40% perkataan dalam bahasa Arab. So bakinya berapa? Bakinya sekitar 60%. 60% tu kita nak dapat daripada mana tuan-tuan? 60% tu nanti kita akan tengok ada bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Arab. Bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Banyak perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Ini sekitar, saya tak andaikan banyak mana, tapi sekitar 30% lah. Sekitar 30%. Ada seorang profesor penceramah atau pensyarah, minta maaf, bukan penceramah, pensyarah. Dia dulu pernah datang Malaysia. Namanya Dr. Denisova. Denisova, orang Rusia. Dia belajar bahasa Melayu, dia belajar tamadun dan juga sejarah Melayu, akhirnya dia masuk Islam. Bukan orang lama ni. Ini cerita tahun 20 lebih ni. Bukan 2000-an lah, 2000-an, minta maaf. Tahun 2000-an. Akhirnya dia masuk Islam dan dia pernah ditemu ramai, ditemu bual dalam TV1, ditemu bual dalam iKim. Tuan-tuan boleh buka dalam, kalau rajin buka YouTube, dengar apa ulasan dia tentang bahasa Melayu. Dia kata bahasa Melayu ni banyak mencedok daripada bahasa Arab. Ada seorang, selain daripada dia lah, seorang pensyarah daripada UKM, tak salah saya, salah seorang daripada anak murid Akademi Bahasa Arab, Hud. Dia pensyarah dalam bahasa Melayu. Dia kata bahasa Melayu ni mencedok daripada bahasa Arab sekitar 1,700 perkataan bahasa Arab yang telah dimelayukan. Sekitar 1,700 perkataan bahasa Arab yang dicedok ke dalam bahasa Melayu. Antara orang-orang yang mendalami bidang bahasa ni, dia kata kalau seseorang tu sudah menguasai sekitar 1,000 perkataan dalam bahasa tertentu, maka dia sebenarnya sudah pun menguasai bahasa tersebut. Dia sudah menguasai bahasa tersebut. Contoh macam saya, kalaulah saya ni dah menguasai sekitar 1,000 perkataan dalam bahasa Perancis, insya-Allah saya dah boleh, orang kata apa, antara orang yang mahir lah dalam bahasa Perancis. Tapi sekarang ni orang Melayu, kita dah ada 1,700 perkataan daripada bahasa Arab yang telah dimelayukan. Maknanya kita ni dah jadi macam orang Arab dah, tuan-tuan, ibu ayah semua. Kita dah jadi macam orang Arab. Cumanya kita tak sedar ada perkataan-perkataan yang sudah pun dicakap dan diulang dalam bahasa kita, rupanya dia dicedok daripada bahasa Arab. Rupanya dia dicedok daripada bahasa Arab. Jadi itu antara potensi orang Melayu untuk sebenarnya dia boleh memahami Al-Quran dengan senang. Dia boleh memahami Al-Quran dengan senang. Baik, saya nak gariskan kepada tuan-puan, ibu ayah sekalian, potensi orang Melayu untuk memahami Al-Quran, untuk menguasai bahasa Arab, ataupun kita paling penting target kita faham Quran. Target kita faham Quran. Sebab yang kita belajar ni, kaedah kusal ni adalah kaedah untuk memahami Al-Quran. Ada orang tanya, Ustaz, kita nak belajar ni untuk cakap ke ataupun untuk faham? Saya kata kita belajar ni untuk faham.
Bila belajar untuk faham, kita baca teks Al-Quran, ayat Al-Quran, kita boleh tangkap. Paling tidak boleh tangkap. Tak banyak pun boleh juga daripada tak nampak langsung. Daripada dulu kita baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Kita baca apa dia ni? Hudal lil muttaqin. Tapi kita nak boleh tangkap Alif Lam Mim. Apa maksud dia? Zalika, apa maksud dia? Al-Kitab. Kitab orang Melayu dah cakap dah. Orang Melayu dah sebut dah Al-Kitab. La ni maksudnya perkataan biasa. Sama ada na'am ataupun la. Na'am ya, la maksudnya tidak. La raiba, okey, raiba ni mungkin kita tak faham. Kat situ kita akan cari. Fihi, perkataan fihi dah ada dalam diagram warna pink kita. Kita dah kumpulkan dalam diagram warna pink kita. So perkataan-perkataan tu kita dapat faham dengan mudah insya-Allah. Dan kita tak rasa ayat yang panjang itu adalah ayat macam tulisan Cina. Mungkin ada orang Cina kat sini kan. Tengok tulisan Cina tu, mana kita nak potong pun tak tahu kan. Kita pun tak faham langsung. Macam bahasa Arab, tengok satu ayat Quran tu tak tahu nak potong kat mana. Tapi bila kita belajar kita tahu, oh ni perkataan lain, ni perkataan lain, ni perkataan lain. Itu kita punya target ni. Okey. Saya nak senaraikan kepada tuan-puan ibu ayah sekalian ya. Potensi orang Melayu untuk faham Al-Quran, yang pertama, kita dah boleh baca Quran. Ini potensi. Potensi orang Melayu untuk faham Al-Quran. Pertama, apa dia? Kita dah boleh baca Quran. Pertama. Okey? Saya kira tuan-puan, ibu ayah dalam ni semua dah boleh baca Quran. Tujuan kita baca Quran untuk fahamlah. Okey. Yang kedua, potensi kita untuk faham Al-Quran ialah kita punya doa, wirid, bacaan solat, apa lagi? Macam-macam lagi dalam bahasa Arab. BA tu Arab, dalam bahasa Arab. Mana ada orang doa dalam bahasa Melayu? Kalau imam lah. Kalau kita sembahyang sendiri tu mungkinlah kita campur-campur bahasa Melayu, bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tu tak masuk. Zikir selepas solat. Astaghfirullah, bahasa Arab. Kan? Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar, bahasa Arab. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam, bahasa Arab. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua bahasa Arab. Doa bahasa Arab. Jadi bacaan kita, wirid kita itu bahasa Arab. Bacaan solat daripada mula, usalli, kecuali mungkin waktu takbir kita niat hati. Itu mungkin bahasa Melayu lah. Ataupun bahasa Arab juga kadang-kadang tu kan. Yang penting kita niat. Bahasa Arab, iftitah bahasa Arab, Fatihah bahasa Arab, surah bahasa Arab, Allahu Akbar bahasa Arab, rokok, i'tidal, perkataan-perkataan, bahkan perkataan-perkataan dalam pelajaran fiqh kita pun dalam bahasa Arab. I'tidal, rokok, sujud, al-julus baina sajdatain ataupun duduk antara dua sujud. Itu mungkinlah kot bahasa Melayu. Yang lain tu bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Jadi kehidupan kita ni dah biasa dengan bahasa Arab. Jadi doa, wirid, bacaan solat kita semua dalam bahasa Arab. Baik, yang ketiga. Potensi kita yang ketiga untuk kita ni faham bahasa Arab ataupun faham Al-Quran dengan mudah ialah apa dia? 1,700 perkataan. Ni sama poin dia. 1,700 perkataan bahasa Melayu sudah pun diambil daripada bahasa Arab. Okey, saya nak kongsikan dengan tuan-puan. Stay dekat kita punya skrin ni. Saya share skrin saya, tuan-tuan tengok je. Jangan tekan apa-apa biar je. Saya nak kongsikan. Mana ni? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak nampak, tunggu. Okey. Sekarang nampak apa yang saya kongsikan ni? Ya. Okey. Tengok, ini antara contoh-contoh perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Warna merah ni bahasa Arab. Tulisan Arab bahasa Arab. Warna hitam ni bahasa kita lah. Dan kita tulis Rumi. Okay, kalau kita tulis Jawi memang tak dapat nak beza. Tapi sebab kita tulis Rumi dapatlah beza sikit.
Baik, cuba tengok kat sini ya. Syirik. Cuba saya tunjuk dengan saya punya mouse ni. Syirik. Orang Melayu sebut syirik. Syukur. Orang Melayu sebut syukur. Ini daripada huruf S sahaja. Huruf S. Selamat. Orang Melayu sebut selamat. Arab sebut salamah. Syaitan. Kita sebut syaitan. Marah sikit, setan. Sifat. Melayu sebut sifat. Arab sebut sifah. Silsilah. Salat. Arab pun sebut salah. Salatun. Soal. Kita sebut soal. Arab kata soal. Lain sikit lah dia punya slang tu. Sultan. Kita sebut sultan. Arab kata sultan. Guna ta. Sunnah. Sama sunnah. Syarat. Kita sebut syarat. Arab sebut syartun. Dan syair. Kita sebut syair. Arab kata syair. Saf. Kita kata saf. Arab pun kata saf. Sama. Baik. Kita tengok perkataan daripada huruf T. Tabiat. Kita kata tabiat. Arab kata tabi'ah. Tauhid. Sama. Tabib. Kita sebut tabib. Arab kata tabib. Takabur. Sama. Takdir. Kita kata takdir. Arab kata takdir. Qaf. Tawakal. Tawaduk. Kita kata tawaduk. Arab kata tawaduk. Tamak. Kita kata tamak. Arab kata tam'un ataupun tamak. Tamat. Kita kata tamat. Arab kata tammah. Taubat. Taubah. Tertib. Tertib. Kita kata tertib. Arab kata tartib. Tafsir sama. Ta'limat sama. Kat sini ya. Tengok. Umum. Umur. Ustaz. Unsur. Udur. Ufuk. Umrah. Kita ambil huruf W pula. Was-was, wajah. Arab kata wajhun, wajib, wakil, waqtun, wali, wali. Warithah, warisan. Wilayah, wujud, waqaf, wabak. Tengok wabak. Ini kita wabak pandemik COVID-19. Wabak, sama wabak. Warith, waw, walhal. Kita kata walhal. Arab kata wawul hal. Wow. Wafat sama, wasiat sama. Okey, kita tengok kat sini daripada bawah. Zina, zirafah, zikir. Okey, tuan-tuan cukuplah dekat tu. Semua itu perkataan, itu contoh-contoh. Sebenarnya setiap huruf insya-Allah kalau kita kaji, insya-Allah kita akan jumpa setiap huruf daripada A sampai Z ada sahaja perkataan Arab yang kita cedok. Kecuali mungkin huruf X lah, X. X mungkin tak ada lah kan. Yang lain tu insya-Allah akan kita jumpa lah kalau kita kaji. Jadi di situ dengan 3 poin ni, 3 poin ni insya-Allah mudah untuk kita memahami bahasa Arab. Dicampur lagi tuan-tuan dan puan-puan, dicampur lagi dengan apa? Dicampur lagi dengan apa yang saya catatkan kat sini. Apa dia? 2 poin ni. Kita dapat kuasai apa? Kita dapat kuasai diagram warna pink ni, sama ada pink A ataupun pink B. Ni pink A, bawah ni pink B. Kita dapat kuasai yang ni, insya-Allah lagilah membantu kita untuk memahami Al-Quran dengan cara yang mudah. Okey, ada soalan? Kita nak rehat dulu. Kalau kelas saya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum silakan. Ustaz. Ni nak tanya, tadi Ustaz ada kata yang pensyarah daripada Russia tu kan? Ya. Boleh tak berikan nama dia? Saya bagi nama dia. Yang saya ingat nama belakang dia. Nama belakang dia Denisova. Nama dia Dr. Tatiana Denisova, orang Rusia. Wanita Perempuan betul. Perempuan okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Zaman muda tak pakai tudung lah sebab tak masuk Islam ni. Sekarang ni dia dah masuk Islam, pakai pun macam orang Melayu dan dia sangat suka mengkaji tentang sejarah Melayu. Dia kata sebenarnya benar ungkapan yang menyatakan orang Melayu ni orang Islam. Dia setujulah. Maknanya seolah-olah macam dia setuju dengan perlembagaan kita yang menyatakan bahawa orang Melayu ni mesti orang Islam. Tak apa, itu kajian dia. Sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, itu kajian dia dan bidang dia. Okey, Tatiana Denisova. Baik. Apa lagi yang saya nak sebut pada tuan-tuan? Kita punya pelajaran kita, potensi, gabungan antara potensi yang ada ini dan juga apa yang kita akan pelajari ini, insya-Allah akan memudahkan. Saya
dah mengajar bahasa Arab ni dengan Akademi Bahasa Arab Hud dan asatizah kami yang lain, ustaz-ustaz kami yang lain, kita punya sasaran kita punya peserta akan menguasai ataupun mengenali. Kalau dia tak kuasai semuanya pun, paling tidak dia mengenali 70% perkataan dalam Al-Quran. Maksudnya bila dia baca Quran, insya-Allah daripada kosong langsung bila dia belajar sedikit demi sedikit dia bertatih. Saya punya kelas baru sesi, ada kelas yang lain lah. Sesi kami baru sesi yang ke-12, yang ke-13. Yang ke-13. Seorang kakak tu, ada seorang peserta tu, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya dah boleh sikit-sikit mengenali perkataan bahasa Arab dalam Al-Quran. Dengan cara merangkak, tak apalah, memanglah merangkak. Yang penting kita belajar. Okey tuan-tuan ya. Baik, saya nak kongsi pula dengan tuan-tuan di masa yang ada ni. Kita nak tengok pembahagian bahasa Arab. Okey, pembahagian bahasa Arab. Sebelum pergi kepada pembahagian bahasa Arab, kan saya sebut kita punya kaedah namanya pusar. Pu ni perkataan popular. Sar ni adalah sifir. Sifir ni dia adalah bentuk dalam bentuk perkataan dalam bahasa Arab. Itu nanti kita akan belajar juga. Dekat mana? Kita akan belajar nanti dalam diagram warna kuning. Tapi untuk pelajaran asas, kita tak masuk lagi. Kita hanya fokus untuk apa? Untuk diagram warna pink dulu. Okey, diagram warna pink dulu. Okey tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa lagi. InsyaAllah, apa yang akan kita belajar. Hari ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahasa Arab punya pembahagian. Pembahagian bahasa Arab. Saya kira ada sebahagian kita yang dah tahu, mungkin pernah belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ni terbahagi kepada 3. Pertama, isim. Kedua, fi'il. Ketiga, haraf. Isim, fi'il, haraf. Isim ni apa? Isim ni kata nama. Orang Melayu pun sebut isim. Gila isim. Kan kita kata gila isim. Kita pun dah guna lah, kan? Yang kedua, fi'il. Fi'il ni apa? Kata kerja. Orang Melayu pun guna fi'il. Engkau ni buat fi'il lah. Fi'il ni fi'il lah. Kan? Sama. Baik. Yang ketiga, haraf. Haraf ni apa? Kata sendi. Ataupun setengah kata fungsi. Haraf pun sendiri kita dah sebut dan digunakan dalam bahasa Melayu, kita kata huruf. Arab kata harfun. Harfun. Fi'lun. Ismun. Orang Melayu kata isim, fi'il, haraf. Isim, fi'il, huruf. Macam tu. Baik tuan-tuan. Saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan untuk awal-awal ni ialah apa isim tu? Isim ni kata nama. Paling banyak dalam bahasa Arab ni adalah kata nama. Saya tak nak orang kata apa buat perbandingan dengan bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa lain. Sebab pelajaran kita bahasa Arab, maka saya nak fokus bahasa Arab. Okey? Dalam banyak-banyak perkataan dalam bahasa Arab ni, dia terkumpul dekat mana? Kumpul dekat isim. Disebabkan isim ni, kata nama ni terlalu banyak, maka kita buat apa? Kita ataupun ulama bahasa lah, bukan kita. Ulama bahasa Arab telah menyatakan kalau kita nak tahu perkataan tu daripada kategori isim, kita kena tengok tanda-tanda yang ada dekat dia. Tanda-tanda yang ada dekat dia. Simptom-simptom. Ini orang sebut simptom. Gejala. Siapa yang kena COVID-19 ada gejala dekat dia. Demam, batuk, kan? Sesama, sakit tekak, kan? Rasa payah nak nafas. Itu gejala. Jadi kalau kita nak kenal perkataan tu isim, kita kena tahu simptom-simptom yang ada dekat dia. Ataupun tanda-tanda yang ada dekat dia. Tanda pertama yang menunjukkan perkataan itu adalah isim. Apa dia? Tanda pertama yang menunjukkan perkataan itu isim ialah
perkataan itu ada alif lam di pangkalnya. Ada alif lam di awal perkataan. Contoh macam apa? Contoh macam as-salah. Ada tak alif lam? Ada alif lam. Al-qamar. Ada tak alif lam? Ada alif lam di pangkalnya. Apa lagi? As-sajadah ataupun al-baqarah. Ada tak alif lam? Ada alif lam. Asy-syamsu. Ada tak alif lam? Ada alif lam. Apa lagi? Al-ustazu. Ada tak alif lam? Ada alif lam. So mana-mana perkataan yang awalnya ada alif lam, maka perkataan itu adalah isim. Tuan-tuan baca Quran kejap lagi, ibu ayah semua baca Quran, tengok dalam ayat-ayat Al-Quran tu perkataan yang ada alif lam, maka perkataan itu adalah isim. Terus kita boleh tebak dia, boleh teka dia adalah isim. Okey? Itu yang pertama. Okey, yang pertama perkataan yang awalnya ada alif lam, maka perkataan itu adalah isim. Yang kedua, kalau perkataan itu tak ada isim, tetapi dia ada apa? Ada tanwin di hujung. Tanwin. Apa maksud tanwin? Tanwin ni dua baris atas, dua baris bawah ataupun dua baris depan. Tanwin kan? Orang Melayu sebut apa tanwin? Dua baris lah kan? Tak ada perkataan lain kan? Tanwin ni, mana-mana perkataan yang hujungnya ada tanwin. Contoh kita kata, ustaz. Kita tak letak alif lam kat depan. Bila tak letak alif lam kat depan, kita kena letak tanwin di hujung. Sama ada ustazun, ataupun ustazin, ataupun ustazan. Yang penting ada tanwin di hujung. Bila ada tanwin sahaja di hujung, maka perkataan ini terus kita kategorikan dia sebagai isim. Tak tahu makna tak apa. Tak tahu makna tak apa. Yang penting kita dapat teka bahawa perkataan itu adalah isim. Dia bukan fi'il dan dia bukan haraf. Dia bukan kata sendi. Dia bukan kata fungsi. Dia bukan kata kerja. Tapi dia adalah kata nama. Baik, yang kedua, tanwin. Kalau tak ada alif lam, kena ada tanwin. Baik, itu yang kedua. Tanda yang ketiga yang menunjukkan bahawa perkataan itu isim apa dia? Perkataan itu dibariskan hujungnya ataupun dia boleh menerima baris bawah. Dia boleh menerima baris bawah di hujung perkataan. Baris bawah. Tengok saya gariskan. Baris bawah sama ada baris bawah 1 ataupun baris bawah 2. Yang penting hujungnya boleh terima baris bawah, maka perkataan itu adalah isim. Perkataan itu adalah isim. Contoh kita kata, kita ambil kalimah, contoh biasa dengar kalimah sayyaratun. Sayyarah. Sayyarah maksudnya kereta. Bila dibariskan, tengok-tengok perkataan ini boleh menerima baris bawah. Boleh dibariskan dengan baris bawah. Maka perkataan itu adalah isim. Kalau kita tak letak alif lam, kita kena letak tanwin di hujung. Kalau kita letak alif lam, as-sayyarati, contoh, as-sayyarati, tak payah letak tanwin. Sebab apa tak payah letak tanwin? Sebab dah ada alif lam. Jangan gabungkan antara alif lam dengan tanwin. Tak boleh gabungkan antara alif lam dengan tanwin. Di sini kita letak tanwin sebab apa? Sebab tidak ada alif lam di depan. Di sini kita letak alif lam, tidak boleh letak tanwin di hujung. Kerana dia tidak boleh digabungkan antara alif lam dengan tanwin. Baik, yang penting sama ada tak ada alif lam ke ataupun ada alif lam ke, yang penting dia boleh terima baris bawah. Maka perkataan ini walaupun kita tak tahu makna, tapi kita boleh kategorikan dia sebagai isim, kata nama. Sebab apa? Sebab boleh dibariskan dengan baris bawah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita nak kategorikan perkataan itu sebagai isim sekiranya perkataan itu bersambung dengan perkataan yang kedua.
Dalam bahasa Arabnya namanya mudhaf. Namanya mudhaf. Mudhaf ni maksudnya satu perkataan, minta maaf. Mudhaf ni maksudnya dua perkataan digabungkan menjadi satu. Dua perkataan digabungkan menjadi satu. Dalam bahasa Melayu, salah seorang anak murid saya ataupun peserta kelas bahasa Arab saya, dia kata, Ustaz, mudhaf ni kalau dalam bahasa Melayu disebut macam kata majmuk. Orang Melayu kata majmuk. Macam kita kata pasar. Gabung dengan malam, jadi pasar malam. Pasar gabung dengan raya, dia jadi apa? Pasar raya. Masjid gabung dengan jami', jadi masjid jami'. Imam gabung dengan masjid, jadi imam masjid. Jadi satu perkataan. Dua perkataan digabungkan menjadi satu. Itu namanya mudhaf. Yang mudhaf ni mana? Yang mudhaf ni perkataan pertama tu. Kalau lebuh gabung dengan raya, lebuh tu mudhaf. Lebuh tu namanya mudhaf. Raya tu gabungan dia lah, lebuh raya. Hari gabung dengan raya, jadi apa? Hari raya. Hari itu yang mudhaf. Hari itu yang mudhaf. Dalam bahasa Arab kita selalu sebut Rasul gabung dengan Allah, jadi apa? Rasul. Rasulullah. Rasul tu yang mudhaf. Rasul gabung dengan Allah, jadi apa? Jadi Rasulullah. Rasul inilah yang disebutkan sebagai mudhaf. Okey. Dalam bahasa Melayu juga kita sebut baitu. Baitu gabung dengan Allah, jadi apa? Baitullah. Baitu ni yang mudhaf. Okey tuan-tuan, kesimpulannya, mana-mana perkataan yang mudhaf, Rasul ke, Baitu ke, mana-mana perkataan yang mudhaf, maka perkataan itu dikategorikan sebagai isim. Perkataan Baitu, dia mudhaf. Sebab apa? Sebab dia bersandar kepada Allah. Maka perkataan Baitu ini adalah isim. Sebab apa? Sebab dia bergabung dengan perkataan yang kedua. Okey tuan-tuan, saya tak nak panjangkan poin nombor 4 ni. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan nak belajar betul-betul, nanti boleh daftar nama nanti. Nanti kita akan cerita panjang sikit lah dekat mudhaf ni. Sebab mudhaf ni dia ambil masa panjang sikit untuk kita ceritakan. Okey tuan-tuan, tak apa. Yang penting tuan-tuan fahamlah. Mudhaf ni umpama dalam bahasa Melayu kata majmuk. Perkataan yang pertama tu dinamakan sebagai mudhaf. So kita nak tahu perkataan yang pertama tu isim ke tidak, kita kena tengok dia bersandar ke tidak dengan perkataan yang kedua. Ada ciri-ciri perkataan itu perlukan kepada perkataan yang kedua ni. Baik tuan-tuan ya. Nanti saya akan sebutkan kalau kita jumpa pada waktu yang lain. Saya tak nak panjangkan kat sini, nanti kita terhenti kat sini lama. Okey, poin nombor 4 ni tuan-tuan tanda dulu. Dia punya cerita dia agak panjang sikit ya. Baik. Yang penting kalau dia mudhaf, maka dia dikategorikan sebagai isim. Okey, yang kelima terakhir. Yang terakhir tuan-tuan, kita nak tahu perkataan itu isim ke tidak sekiranya perkataan itu berada selepas kata sendi jar. Nanti saya akan cerita panjang juga. Selepas haraf jar. Mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, maka perkataan itu isim. Contoh, haraf jar ni apa tuan-tuan? Haraf jar ni nanti saya akan cerita kat sini. Saya akan cerita. Haraf jar ni apa? Haraf jar ni ada 9. Ada 9 haraf jar. Antaranya min. Antaranya min. Antaranya ila. Antaranya ala. Min, ila. Antaranya an. Ada 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 haraf jar. Ni haraf jar ni ada 9. Mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, maka perkataan itu adalah isim. Contoh, kita ambil haraf jar min. Kita ambil haraf jar min. Kita letak min.
Min ni maksudnya apa? Min ni terjemahannya daripada. Ada perkataan selepas min. Apa perkataan tu? Min madrasatin. Apa maksud madrasah? Madrasah maksudnya sekolah. Min madrasah. Madrasah berada selepas min. Cuba tengok. Madrasah ni berada selepas min. So perkataan madrasah ni adalah isim. Kenapa dia isim? Kerana dia berada selepas haraf jar. Ni haraf jar ni. Ni haraf jar. Min ni haraf jar. Mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, sama ada min ataupun ila ataupun ala ataupun an ataupun yang lain-lainnya. Mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, maka perkataan itu adalah isim. Okey. 5 tanda ini menunjukkan perkataan itu isim. Tak semesti ada 5 tanda tu. Cukup dengan ada 1 tanda sahaja kita boleh kata perkataan itu adalah isim. Contoh, hanya ada alif lam dekat depan. Okey, perkataan itu isim. Tak ada alif lam, dia ada tanwin. Okey, perkataan itu adalah isim. Kalau tak ada tanwin, tak ada alif lam, kita kata dia mudhaf. Okey, perkataan itu tetap isim. Ataupun baris bawah, dia isim. Perkataan itu berada selepas haraf jar, maka perkataan itu adalah isim. So ada 5 tanda. Salah satu daripada 5 tanda ni kalau ada pada perkataan tersebut, maka perkataan itu adalah isim. Okey tuan-tuan. Cukup pengenalan tentang isim. Cukup pengenalan tentang isim. Okey? Yang kedua fi'il. Fi'il ni apa tuan-tuan? Fi'il ni kata kerja. Kata kerja. Dalam Arab ataupun dalam bahasa Arab, kata kerja ada berapa? Ada 4. Satu, kata kerja yang lepas, namanya madhi. Madhi maksudnya past tense ataupun telah berlaku. Telah berlaku. Yang keduanya mudhari'. Mudhari' ni maksud apa? Akan ataupun sedang berlaku. Perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Yang ketiganya apa? Namanya fi'il amar. Fi'il amar ni apa? Fi'il amar ni maksudnya permohonan ataupun permintaan ataupun arahan. Okey? Semua ni adalah fi'il amar. Kalau kita terjemahkan dia nanti, kita akan terjemah, kita letak kalimah lah di hujung. Makanlah, minumlah, duduklah, belajarlah. Itu semua arahan. Permintaan, rezekikanlah, kurniakanlah, naikkanlah gajiku. Contoh kan. Macam-macam lah. Kita akan terjemahlah di hujung. Maka itu fi'il amar. Yang keempatnya fi'il nahi. Nahi ni apa? Nahi ni maksudnya larangan. Kata kerja larangan. Jangan makan, jangan minum, jangan berdiri, jangan duduk. Yang ada jangan tu, itu adalah fi'il nahi. So 4 fi'il dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab. Pertama, kata kerja yang telah berlaku. Telah makan, telah minum, telah belajar. Pernah belajar bahasa Arab tapi lupa, dia kata. Contoh kan, pernah dulu. Itu maksudnya madhi lah tu. Pernah hafal, pernah kenal. Kan? Mudhari' akan, saya akan belajar ataupun saya sedang belajar. Okey. Amar, permintaan ataupun permohonan, kita akan tambah kalimah lah di hujung. Makanlah, minumlah. Nahi, larangan, jangan makan, jangan minum, jangan belajar. Okey, 4 fi'il nahi. 4 fi'il nahi. 4 kata kerja, minta maaf. 4 kata kerja yang nanti kita akan belajar dalam diagram warna kuning. Okey, diagram warna kuning. Baik, yang terakhir haraf. Haraf ni apa? Haraf ni kata sendi. Kata sendi macam dalam bahasa Melayu pun kena ada tuan-tuan ya.
Di. Di kata sendi. Tentang itu kata sendi. Saya menceritakan tentang diri saya. Tentang tu kata sendi. Dalam bahasa Arab adalah tentang tu an. Dalam bahasa Arab an. Daripada. Saya datang daripada Mekah. Contoh. Daripada tu kata sendi. Kata fungsi. Ataupun sebut kata fungsi. Kalau tak ada kata sendi, tak ada kata fungsi, tak lengkap ayat tu. Saya datang Mekah. Datang Mekah. Engkau datang daripada Mekah ke? Engkau datang ke Mekah. Itu contoh lah kan. Jadi tak ada kata sendi maka cacat. Dalam bahasa Arab pun ada kata sendi. Okey? Kata sendi ni ataupun kata fungsi ni tuan-tuan, yang paling popular, dia banyak kata sendi ni, dia banyak grup. Saya tunjukkan contoh kat tuan-tuan, kat perempuan semua. Okey, saya kongsi lah. Share screen. Okey, cuba tengok dekat screen yang saya kongsikan ya. Cuba tengok. Okey, stay dekat situ. Kejap. Nampak tak? Nampak. Nampak ya? Okey. Ni diagram warna hijau. Ni diagram warna hijau B. Ni hijau A. Ni hijau B. Okey. Ini diagram warna pink. Pink A. Pink A. Okey. Ini warna pink. Ini diagram warna pink B. Pink tapi B. Okey, di pink B ini mengumpulkan haraf kata sendi. Kita namakan kata sendi yang popular. Haraf popular. Popular ni macam kita lah, artis popular kan, terkenal. Sekarang ni tak terkenal lagi. Sebab apa tak terkenal lagi? Sebab tak belajar lagi. Nanti bila dah belajar, terkenal lah. Okey tuan-tuan ya. Antara banyak grup ni, ada banyak grup ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita pecahkan lagi tengok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dekat sini saja ada 3. So 3 campur apa ni? Tadi 10 kan? 10 ataupun 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pecahkan kat sini. So ada 12 grup lebih kurang. Ada 12 grup ni. Yang grup paling popular ataupun haraf paling popular ni yang saya tanda ni. Yang saya bulatkan, saya isyaratkan dengan mouse saya ni. Inilah yang paling popular dalam penggunaan bahasa Arab. Contoh kat sini ya, saya sebut min. Min maksudnya daripada. Ala maksudnya di atas, ke atas. B. Ini B, bacaan dia B ya. B maksudnya dengan. Ila maksudnya kepada. Fi maksudnya pada ataupun dalam. Ini ka. Ka maksudnya seperti. An maksudnya daripada ataupun tentang. Rubba maksudnya jarang-jarang ataupun kadang-kadang. Kadang-kadang juga diterjemahkan kerap kali. Tengok, rubba ni ada dua makna. Makna yang berlawanan. Kadang-kadang pun ya, kerap kali pun ya. Mana satu? Tengok konteks ayat ni. Li ataupun la. Tengok baris atas boleh, baris bawah pun boleh. Li ataupun la. Maksudnya apa? Maksudnya untuk ataupun bagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Lillah tu li tu. Segala puji li bagi lah Allah. Segala puji bagi Allah. Li itu maksudnya bagi ataupun untuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ala tu. Ala maksudnya atas mereka. Ala maksudnya atas, him maksudnya mereka. Okey tuan-tuan, saya stop share. Okay, semua itu yang saya baca tadi, yang saya sebut tadi, kita kumpulkan dalam ni. Diagram warna pink B ataupun diagram warna pink A. So kalau kita dapat kuasai pink A dengan pink B, cakaplah tuan-tuan lah. InsyaAllah kita dapat faham Al-Quran. Tapi syarat paling ketat sekali untuk faham Quran ni apa? Syarat paling ketat sekali ialah istiqamah. Istiqamah ni lah yang kadang-kadang mengganggu kita. Bila iman kita kurang, alamak malas dah nak masuk kelas. Tapi bila iman kita tinggi, ya Allah tak sabar ni Ustaz. Pak Ustaz pun rasa risau. Baca mesej tak sabar ni, kira saya paling risau kalau orang tak sabar nak belajar. Sebab apa? Semangat. Tapi bila iman turun tu kadang-kadang perlu didorong dengan apa? Dengan amal-amal lain untuk bangkitkan semula semangat kita. Okey, ibu ayah sekalian, puan-puan sekalian.
Haraf popular tadi ataupun haraf ini ada banyak grup kan? Ada banyak grup. Grup yang paling popular adalah grup haraf jar. Okey? Grup haraf jar. Yang lain-lain tu dia akan mengikutlah tangga kedua, tangga ketiga dan seterusnya insya-Allah. Kita akan tengok nanti kalau sekiranya kita ada waktu lain kita kongsikan berkenaan dengan hal yang demikian. Okey tuan-puan. Saya padam yang ni boleh? Tuan-tuan nak rehat ke tidak ni? Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Nak rehat ke? Kita sampai pukul berapa ni? Kalau ikut niat tu sampai pukul 11. Oh subhanallah. Boleh je. Yang lain tak pastilah. Okey, rehat 2 minit. Rehat 2 minit sambil-sambil tuan-tuan ibu ayah sekalian bancuh kopi ke. Kopi tak sebab bancuh contohlah kan. Ustaz Sekarang ni take pun saya 5. nampak hadut mengunyah pun ada, hadut mengunyah. Ustaz take 5 untuk yang pergi toilet kau. Okey, take 5 lah. Take 5 lama sangat puan. Tak apa, kita bagi 2 minit. 2 minit. Terlejak sikit apalah. Terlejak sikit kita maafkanlah. Okey, silakan. Kita rehat dulu. Saya tutup kamera saya dulu. Tuan-tuan bolehlah nak pergi buat regangan dulu ke apa ke. Kan? Nak pergi kopi ke, silakan.